Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Siti, SMK Mother bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey, murid-murid, hari ini apa yang cikgu nak kamu capai adalah yang pertama sekali, kamu dapat menganalisis rakan reka bentuk sistem aquaponik dengan betul. Dan yang kedua, kamu dapat membina model reka bentuk sistem aquaponik. Yang ketiga, kamu dapat menyenaraikan langkah-langkah pemasangan aquaponik. Yang keempat, murid dapat menilai model reka bentuk sistem aquaponik. Dan yang kelima, murid dapat mencadangkan penambahbaikan reka bentuk sistem aquaponik yang efisien. Jadi ini yang cikgu nak kamu dapat hari ini. Okay, jadi kita pergi yang pertama ya, menganalisis. Okey, seminggu lepas kamu dah belajar melakarkan reka bentuk sistem aquaponik bermaklumat, betul? Okey, jadi hari ini cikgu nak kamu masuk kepada menganalisis lakaran reka bentuk sistem aquaponik. Okey, bila menganalisis awak kena ingat dua perkara ini yang paling penting. Lakaran reka bentuk sistem aquaponik perlu dianalisis dari segi elemen, prinsip reka bentuk bagi menjamin keberkesanan dan kefungsian produk yang dihasilkan. Yang pertama, garisan. Okey. Yang kedua, garisan adalah cantuman atau sambungan seri titik yang punya ukuran panjang dan jarak. Okey. Itu adalah elemen dalam reka bentuk sistem aquaponik. Garisan yang kedua rupa hasil pertemuan antara unsur garisan dengan permulaannya. Jadilah rupa. Contoh ini. Okey, nampak tak? Bila terbentuk macam ni cantum dua ni, jadilah rupa. Okey, bentuk objek yang mempunyai ruang isi padu yang mempunyai lebih pada satu permukaan. Okey, ini adalah bentuk. Contoh kamu buat ini. Maaf lah ya. Okey, maknanya kamu ada nampak. Okey, nampak macam ada permukaan lebih pada satu permukaan. 1, 2, 3. Okey, itu adalah bentuk. Tekstur, rupa bentuk jalinan pada permukaan dan lukisan dan gambar. Tekstur ni kita boleh rasalah rupa bentuk dia. Saiz, ukiran atau dimensi bagi sesuatu objek. Maknanya dekat sini berapa saiz dia. Okey, warna. Contoh kat sini kan warna biru, atas ni warna kuning macam tu. Ruang, kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek dengan lebih jelas. Okey, di sini kawasan kosong ni, itu adalah ruang. Nilai merujuk kepada impak terang atau gelap sesuatu tu. Okey, contoh kat sini gelap kan. Itu adalah ni nilai. Okey, next. Seterusnya, prinsip. Dan mesti ingat, mesti kena ada elemen dan prinsip. Sebenarnya prinsip. Prinsip iaitu keseimbangan, iaitu seimbang dari sudut berat, tarikan dan pemerhatian, pengulangan, penyusunan semula objek secara berulang-ulang, kontur perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan, kepelbagaian aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea berbeza, kesatuan semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej tema atau objek. Ni elemen-elemen ni yang di atas ni bergabung. Okey, keringkasan idea kompleks kita olah jadi lebih ringkas melalui bentuk visual. Yang keenam, harmoni, bila kita lihat kita rasa tenang. Yang ketujuh, pergerakan. Yang pergerakan adalah bila kita tengok pada mata, sudut mata kita nampak benda tu bergerak. Penekanan bila kita tengok satu tempat tu, kita nampak yang tu je, fokus pada yang tu, itulah penekanan. Seterusnya, pembahagian adalah hubung kait dua elemen berdasarkan kadar banding yang betul. Seperti ukuran saiz, nombor, jumlah dan tahap mana kita boleh buat pembahagian lah. Okay, next. Itu adalah analisis. Kita pergi kepada membina. Sepatutnya kamu kena membina, tapi disebabkan kita tak dapat bersemuka, jadi cikgu ajar kepada kamu membina model reka bentuk sistem aquaponik ni ada dua ya. Model, kita pergi dulu. Model merupakan persembahan ringkas yang menyerupai rupa bentuk sebenar. Walau bagaimanapun, saiz dan bahan tidak semestinya sama dengan produk sebenar. Model boleh dibina dengan menggunakan bahan terbuang seperti kertas surat, khabar yang direndam dengan air, dihancurkan, kotak plastik dan lain-lain. Terdapat dua jenis model. Yang pertama, model sebara berfungsi. Dia dihasilkan mengikut skala yang sesuai. Bahan dan teknik pembinaannya mengikut kesesuaian, mempunyai sebahagian komponen yang sebenar. Okey, manakala model berfungsi sepenuhnya dibina menyerupai produk sebenar, bahan dan teknik pembinaannya menggunakan produk yang sebenar dan berfungsi mengikut tujuan sebenar. Okey, nampak tak perbezaan? Ini permainan, ini pan betul. Ini kotak mainan, ini kotak mokak je model. Ini kotak betul. Itu adalah contoh model separa berfungsi dan berfungsi sepenuhnya.
Kenapa separuh berfungsi? Sebab kalau kita tak air, air mengalir. Tapi kat sini, apabila kita tak air sini, air akan mengalir ke atas. Okay, itu beza model separuh berfungsi dan berfungsi sepenuhnya. Okey, yang cikgu nak kamu tadi adalah menyenaraikan langkah-langkah. Okey, langkah-langkah dia ada 10 ya. Yang pertama, kamu kena sediakan alat tahan seperti pematang paip, bordah, mesin burdil, hosong. Yang kedua, kamu kena sediakan komponen utama, bahan yang hendak digunakan. Ingat, kita dah belajar minggu lepas komponen utama, tangki, bahan paip PVC, bahan penyambungan. Dan yang ketiga, kita kena buat pemasangan kerangka sistem akuponik mengikut yang kita dah rakam. Yang keempat, sediakan bekas penanaman sama ada menggunakan paip PVC besar atau guli. Jari cikgu tunjuk gulinya apa ya. And then yang kelima, buat lubang dengan menggunakan mesin kudi hosong untuk meletakkan pasu kecil. Tengok ni ya. Okey, ini ada guli dan sejenis paip PVC yang berbentuk segitiga. Okey, next. Yang keenam, buat pemasangan sistem perpaipan air. Yang ketujuh, pasangkan sambungan paip untuk saluran air masuk dan air keluar yang menghubungkan bekas tanaman dengan tangki. Dan yang ke-8, letakkan tangki ikan pada kerangka dan buat pemasangan pan dengan sistem perpaipan. Yang ke-9, susun pasu kecil dalam lubang pada bekas penanaman. Pastikan model yang dihasilkan sama seperti lakaran yang dipilih. Manakala yang ke-10 adalah isi tangki ikan dengan air dan uji sistem akuponik. Pastikan tiada kebocoran keseluruhan penyambungan. Okey, dengan ini kamu dah dapat senaraikan 10 langkah. Okay, next, menilai model reka bentuk akuponik. Penilaian dibuat berdasarkan kriteria yang berikut. Kalau dalam soalan nyatakan kriteria penilaian reka bentuk, inilah jawapannya. Kecenderungan inovasi. Kecenderungan maksudnya kita ke arah nak menghasilkan sesuatu. Itu maksudnya kecenderungan. Macam ni kita nak tengok fungsi dia, nak tengok inovasi, nak tengok kreativiti dia. Okey, kecenderungan inovasi kreativiti itu menghasilkan reka bentuk atau kaedah baru atau fungsi yang diperbaiki untuk beri manfaat kepada pengguna. Yang kedua, kandungan simbolik. Bila kita tengok produk tu, orang tertarik dan ciri-ciri dia mesra alam. Okey, yang ketiga, kecenderungan fungsi dan praktikal. Maknanya bila tengok produk tu memenuhi penggunaan, memenuhi sasaran pengguna dan keperluan semasa serta dapat menyelesaikan masalah. Itulah fungsi dia. And then organik. Organik ni maksudnya dia campuran pengguna dan persekitar, mana yang memudahkan pengguna dan ciri-ciri dia selamat. Manakala kualiti, kekuatan kualiti dan kebolehan idea reka bentuk dapat menerangkan kebolehan perbuatan berbentuk, penggunaan bahan, teknologi dan kebolehan pasaran. Maknanya produk yang baik kita boleh pasarkan. Okey, next. Yang terakhir sekali yang cikgu nak kamu dapat adalah mencadangkan penambahbaikan dalam mencadangkan penambahbaikan reka bentuk sistem akuponik yang lebih efisien. Yang pertama, okey, kita mesti kena ada pelanggan. Bila pelanggan bersetuju dengan arah tuju reka bentuk, mereka akan menambah baik reka bentuk yang dicadangkan. Ingat, bila awak belajar je reka bentuk akuponik, awaklah akan jadi pereka, awaklah akan reka reka bentuk akuponik ni. Bila pelanggan setuju, jadi awak kena buat penambahbaikan bagi reka bentuk yang dicadangkan. Lazimnya perubahan atau penambahbaikan ini adalah berdasarkan permintaan pelanggan. Kaji selidik, sumber asli dan perkemasan elemen estetika. Next, mereka akan mensembahkan perubahan atau penambahbaikan untuk perbincangan dan mendapat kelulusan pelanggan. Dan yang kedua, ujian reka bentuk mungkin berlaku menyebabkan perlunya penambahbaikan yang seterusnya. Ujian meliputi pengesahan standard dan pengujian penggunaan. Mereka perlu membentangkan penambahbaikan tambahan kepada pelanggan untuk mendapatkan persetujuan. Manakala yang keempat, mereka mengadakan perbincangan para pengeluaran dengan pakar serta profesional yang lain seperti pembuat model, pengeluar jadwal, pengatur cara dan lain. Akhirnya reka bentuk tu disetujui. Bila reka bentuk disetujui, mana kita dapat menjual produk yang kita hasilkan. Okey, jadi dengan ini tamatlah pembelajaran kamu bagi reka bentuk akuponik. Ingat ini cikgu kat sini. Kalau kamu belajar salah satu topik, kamu jadikan kamu adalah pereka topik itu. Barulah kamu faham isi kandungannya. Okey, dengan ini, apabila topik reka bentuk akuponik, cikgu harap kamu jelas dan faham dan cikgu nak kamu buat nota ringkas ya. Okey, assalamualaikum semua.